Baik. Tamatlah huraian ayat 5 hingga 8. Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid. Faedah-faedah yang dapat kita kutip dari sudut pendidikan, dari sudut ilmiah, dari sudut lataif. Kita tak kutip banyak tuan-tuan, kita kutip 10 je. Kalau nak kira banyak ni. Faedah yang pertama, balik semula kepada ayat kita tadi. Faedah yang pertama, Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Manusia, janganlah kamu terpedaya dengan dunia. Kata di ulama tadabbur, yajibu 'alal insan, menjadi kewajipan kepada manusia, alla yartabita bid dunya. Janganlah kita terikat hati kita tu dengan dunia. Banyak mana, cantik mana, besar mana yang Allah Ta'ala beri kepada kita, jangan terikat dengan dia. Dunia boleh ambil. Tadilah macam cerita bahtera di atas air tadi. Ambil. Kalau tak ambil, macam mana pula kita nak nak infak, bagaimana kita nak buat masjid, bagaimana kita nak wakaf, ambil dunia. Peluang ada atas dunia ni kita gunakan untuk tujuan perjalanan ke akhirat. Ambil. Tetapi jangan sampai termasuk dalam hati. Itu dia panggil dalam bahasa tasawuf, zuhudlah kamu terhadap dunia. Fala taghurrannakumul hayatid dunya, janganlah kamu terpedaya, ianilah kamu zuhud di atas dunia ni. Jangan terpengaruh dengan dia. Yang ketujuh, yang kedua dulu. Ayat yang sama. Ayat yang sama lagi, Allah kata jangan terpengaruh dengan dunia. Kata ulama tadabbur, la yaliqu bizi himmatin aliyatin. Tidak layak bagi orang yang punya semangat yang tinggi, kepahaman yang kuat, kedudukan yang tinggi, pergi ikut yang rendah. Apa dia rendah tu? Dunia sementara, akhirat kekal. Kenapa kamu nak lebihkan dunia daripada akhirat? Ar-ridha bid-duni zail, redha dengan keseronokan yang sementara, meninggalkan keseronokan yang berpanjangan. Ada seorang pendakwah, dia kata dunia ini hanya sejengkal. Keseronokan dunia sejengkal je. Sejengkal. Nikmat hanya sejengkal. Tapi bala dia berlekar-lekar. Nikmat lidah. Allah Ta'ala bagi nikmat lidah ni, boleh cakap macam-macam. Nak zikir pun boleh, cakap boleh, nak hina orang boleh, nak mengumpat orang boleh. Jadi waktu mengumpat orang tu tak sukalah, happy, ketawa-ketawa. Waktu makan, sedapnya makanan ni, tak tanya halal haram. Nikmat hanya sejengkal. Makanan ni sedap ke tak sedap tuan-tuan, selagi duduk atas lidah. Kalau sudah lepas pada halkum puk, masuk dalam perut, tak ada sedap, tak ada tak sedap. Sedap. Kat mana? Kat sini. Lepas pada sini, tak rasa apa. Nak jadi taik dah dia tu. Tengok, nikmat hanya sejengkal. Nikmat bercakap, seronok lah, gini. Ketawa, keh. Habis ketawa, tak ada apa. Satu lagi, nikmat faraj. Nikmat hanya sejengkal, sekejap ya. Berapa saat, berapa minit je. Habis nafsu, selesai, lembek, tak ada apa dah. Tapi dosa dia membawa ke neraka Jahannam, na'udzubillah. Ini bahasa dia panggil nikmat hanya sejengkal, tapi pahala dianya sangat besar, bala dianya sangat besar. Kena hati-hati kita. Yang ketiga, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan terpengaruh dengan dunia. Ayat ini memberi isyarat, signal, hendaklah kamu lebihkan persiapan untuk akhirat. Tapi bukan makna tak boleh ambil dunia, tak ada. Jadi kalau kita nak jadi orang akhirat ni, kena tinggal semua dunia. Siapa cakap? Dunia kan tempat gedung untuk persiapan. Dia panggil mazra'ah, tempat cucuk tanam. Hasil dia di akhirat esok.
hasil dia di akhirat. Maka kita kena imbangkan kedudukan kita sebagaimana ayat lain Tuhan sebut wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa bahagiamu dalam dunia, jangan lupa. Tapi di akhirat itu lebih besar. Jadi ayatnya yang ketiga ni al-inayatu bil akhirah. Kita kena ambil perhatian besar kepada akhirat itu. Yang keempat, kita pindah kepada syaitan pula. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Syaitan tu musuh yang pertama, musuh yang besar bagi kamu. Jadikan dia tu syaitan. Syaitan jadi dia. Jadikan dia musuh. Lepas tu kata fattakhizu. Ambil dia sebagai musuh. Bukan main. Ayat ini ghayatun fit tahdziri minasyaitan. Kemuncak Allah Ta'ala beri amaran daripada mengikut syaitan. Ayat ini ni. Sebab apa? Tuhan kata syaitan tu aduun. Dia tu musuh. Kalau setakat Tuhan cerita saja syaitan tu musuh, satu perkara. Ini bukan cerita. Fattakhizuhu aduwa. Allah perintah, jadikan dia sebagai musuh. Dua kali ulang. Kata di seorang ulama salaf, Al-Fudail ibnu Iyad. Al-Fudail ibnu Iyad ni dia cerca nafsu dia. Dia kata, ya kazab, hei pembohong. Ya muftarin, yang reka-reka cerita. Ittaqillah, takutlah kepada Allah Ta'ala betul-betul. Wala tasubbas syaitana fil alaniyati wa anta sadiquhu fis sirri. Waktu depan orang kamu duk maki syaitan, kutuk syaitan, cela syaitan, tapi kamu menjadi teman kepada syaitan ketika sunyi, tak ada orang. Na'udzubillah. Ini kita bimbang hari ni. Waktu ceramah ni, menitih air mata. Punyalah marah pada syaitan. Habis-habis ceramah, duk tengok cerita syaitan dalam handphone. Duk tengok cerita lucah. Duk tengok, na'udzubillah. Ini bahaya tuan-tuan. Syaitan ni, Allahu Akbar. Jadi syaitan ni zahir dengan batin, kita lawan dia. Itu kata-kata Al-Fudail. Kata Ibnu As-Sammaki. Ibnu As-Sammak kata apa? Ya ajaban liman asal muhsina ba'da ma'rifati bi ihsani. Pelik manusia yang derhaka kepada Allah Ta'ala, yang memberi kebaikan kepada dia setelah kita tahu dia buat baik pada kita. Wa ata'al la'in ba'da ma'rifatihi bi'adawati. Dia begitu makhluk yang dilaknat setelah kita tahu dia tu mal'un. Na'udzubillah. Allah Ta'ala yang buat baik pada kita, kita derhaka. Syaitan yang kena laknat, bagi taat. Na'udzubillah. Dan ini kata-kata ini dinukil daripada Syajaratul Ma'arif Ibn Abdus Salam. Baik. Yang kelima, inna syaitana lakum aduun. Masih lagi ayat yang sama. Syaitan itu musuh dalalah. Ayat ini juga menjadi kewajipan kepada kita menentang pendakwah yang mengajak manusia kepada kesesatan, yang bersumberkan ajaran dia daripada syaitan. Na'udzubillah. Ini banyak ajaran pelik lah, ajaran makrifat lah, ajaran berapa benda ni. Pengikut dia ramai, follower tu ramai. Kita tengok pun tak tergamak nak jadikan guru. Tapi ahli makrifat ni boleh. Dia kata ni syekh besar ni. Saya tak nak sebutlah nama ajaran sesat atas dunia ni, payah. Pengikut dia ramai sekarang ni, masing-masing sebut kena. Penak kita kena tibai, kena pukul ke pentaksuk kepada geng-geng batiniah ni. Bahaya betul. Sekarang ni pula naik tarah dah. Dia bukan setakat serang di Facebook, dia pergi serang di rumah pula. Na'udzubillah. Serang rumah orang dah sekarang ni. Ni syaitan ni, dia masuk dengan lorong-lorong yang bahaya. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri sokongan yang kuat bukan kerana baik, tapi kerana istidraj.
Allah nak bagi orang ni rasa lagi takabur, lagi besar dia punya kepala. Na'udzubillah. Yang keenam, alladzina kafaru lahum azabun syadid. Kan? Bagi orang yang kafir, bagi mereka azab yang cukup dahsyat. Fihi wa'idun liman ajaba du'a asy-syaitan. Kita kena, yang kelima tadi, kita kena lawan dengan pendakwah-pendakwah yang duk ajak orang kepada lorong yang tak baik. Ayat yang keenam ini amaran kepada orang yang ikut syaitan, bagaimana seksa yang Allah Ta'ala akan berikan. Na'udzubillah. Jadi, sama ada dia kafir terus ataupun derhaka kepada Allah Azza wa Jalla, itu berbahaya. Yang ketujuh, afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Orang yang diperhiaskan amalannya oleh syaitan, oleh nafsu. Ayat ini at-tahziru min sulukil insan. Ayat ini memberi amaran kepada manusia, jangan cari jalan-jalan yang binasa tanpa kita sedar. Saya nak mengaji, Ustaz. Saya nak belajar. Tapi kenapa pergi ambil guru yang pelik-pelik? Ajaran dia ni yang pelik. Oi, dia mana pelik? Dia dakwa dia ni sebagai ahli sunnah. Dia dakwa ahli sunnah tapi ajarannya tak ikut sunnah. Kelak dakwaan tidak boleh diterima kalau tidak dibuktikan. Kalau kata awak ni ahli sunnah, ajaran kamu mana sunnah Nabi? Sebab itulah sebagai orang ni anti sangat tanya-tanya dalil ni. Sebab bila tanya dalil memang tak ada. Nak ada macam mana? Dia reka sendiri ibadat, dia reka sendiri amaran, ataupun dia ambil daripada orang pereka yang sudah lain. Dia hanya penyebar. Ini bahaya. Yang ke-8, ya ayuhan nas, Allah Ta'ala sebut, wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan kamu terpedaya. Tengok ayat yang ke-5, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah syaitan menjadi sebesar-besar penipu itu, berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka. Jangan. Jadi kata ulama, ayat ini ada dua ghurur, dua perangkap, dua pedaya syaitan. Yang pertama, ghururan yaghtarruhul mar'u min tilqa'i nafsihi. Dia terpedaya dengan ada dalam jiwa dia sendiri, dengan nafsu dia sendiri tu. Dia sendiri tu kagum dengan dia, rasa hebat, rasa macam-macam. Maka dia ingat, bila kita ni ramai penyokong, betul lah kita. Buat apa saja pun, orang telan semua. Jadi akan naik. Tuan-tuan kena ingat satu peristiwa, dia panggil transformasi lah. Satu gerakan dulu, tahun 80-an dulu, satu gerakan dakwah. Mula-mula bagus, duk jual kicap, jual apa ni, mi, jual makanan-makanan. Bagus. Kemudian keluar majalah. Bila tengok pengikut makin ramai, buku dia laku, ucapan dia baik, mulalah cari Imam Mahdi lah. Akhir kali cari Imam Mahdi sana sini, akhir kali Mahdi tu saya. Tengok, tak pergi lagi situ, sebab cepat disekat oleh kerajaan, kan tidak? Dia panggil transformasi ke apa? Bahasa jenis bertekak-tekak dia naik. Syaitan dia tak tunggu setahun. Mungkin plan tindakan dia untuk 30 tahun. Ru'ah dalam Arab kata, vision 30 tahun akan datang. Dia tak mari senyap-senyap. Dia bukan mari nak cepat, kita yang nak cepatnya. Akhir kali sampai hari ni pula sibuk pula ni. Buat mari barang-barang Nabi pula. Jumpa manalah dia. Yang kedua, al-ghurur yatalaqahu minasyaitan. Terpedaya dia daripada apa yang dimain oleh syaitan. Na'udzubillah. Jadi dua dipanggil perangkap pedaya. Daripada nafsu sendiri ataupun daripada syaitan. Dia sebenarnya dia test ya syaitan ni. Campak dulu kepada pengikut ni ajaran yang pelik. Pengikut yang sedar, yang insaf, yang munsif, yang tidak ta'assub, mereka akan kesan dapat, bahaya ni. Amalan ni bercanggah dengan sunnah ni. Tapi pandai dia punya main sentimen,
dia akan satu krek, satu kumpulan yang boleh menimbulkan kemarahan orang, dia sebut tu. Jadi orang, oh hebat dia ni. Padahal ajaran dia tu tak betul. Allahu Akbar. Yang kesembilan, wal fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allah kata jangan terpengaruh kamu dengan dunia. Kata ulama tafsir, jawazut tana'um. Jawaz tana'umil insan bid dunya ala wajhi la taghurruhu. Boleh kita ambil nikmat dunia tapi jangan terpedaya dengan dia. Sebab tu Tuhan tak kata fala tatana'amu, jangan ambil nikmat dunia. Tak. Allah kata fala taghurrannakum, jangan terpedaya. Jadi biar dunia dalam poket, jangan duduk dalam hati. Oi, rumah saya ni besar lah ustaz. 10 bilik ada. Kereta saya pun mahal. Baik, kita tanya dia. Dengan ada kereta mahal, dengan ada kereta rumah besar, awak pergi masjid ke tidak? Oi, pergi masjid. Kalau tak hujan, saya pergi dengan motor. Kalau hujan, saya pergi dengan kereta. Kereta mahal sekali tu, keluar bawa tengah hujan, pergi masjid. Itu baru betul. Ni kadang-kadang orang kita ni pelik. Waktu hujan, dia pergi dengan motor. Waktu tak hujan, pergi dengan kereta masjid. Kita kata kenapa terbalik pula tu? Patut waktu hujan tu lah kita pergi dengan kereta. Oh sayanglah kereta ni mahal gini-gini. Tengok. Analogi mudah ya tu. Jangan marah dengan saya pula. Saya pun tak ada kereta besar. Maknanya kita tengok. Alat ni digunakan untuk kepentingan akhirat. Itu dipuji. Belilah yang mahal. Berapa juta harga pun tak apa. Asalkan duit tu halal, kita guna. Guna nikmat dunia boleh diguna. Dalam hadis Nabi kata, Inna Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ta'ala bila diberi nikmat kepada hamba dia, yuhibbu an yara. Allah Ta'ala nak tengok kesan nikmat itu. Kita ada duit tapi dia pakai baju carik, baju selekeh tu kenapa? Nak tunjuk zuhud. Baiklah. Jadi boleh guna nikmat tapi jangan terpedaya. Nampak ramai senyum bila boleh hayat ni dah. Allah ingat ke? Nak buang habis dah nikmat-nikmat dunia ni, rupanya boleh. Boleh. Yang tak bolehnya apa? Terpedaya dengan dunia, guna nikmat dunia boleh, terpedaya dengan nikmat dunia tidak boleh. Baik, yang ke-10 kita ambil ayat yang terakhir. Yang ke-10 kita ambil ayat yang terakhir, fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Janganlah membinasakan diri kamu sendiri. Tengok ayat yang ke-8, Allah kata apa? Fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan engkau membinasakan dirimu wahai Muhammad kerana duka cita sedih terhadap orang yang tak menerima dakwah kamu. Ulama tadabbur kata apa? Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bashar yata'assaru bima yata'assaru bihil bashar. Nabi itu manusia. Dia ada perasaan, ada sedih, ada suka, ada gembira, ada duka cita, ada sihat, ada sakit. Maka Allah Ta'ala peringat Nabi, jangan sedih, jangan duka cita kalaulah orang tolak dakwahmu. Setelah Nabi SAW menyampaikan kebenaran, dakwah dia tidak mendapat tempat di hati Quraisy, biarkanlah. Kita pergi Madinah. Hadza amrun waqi'. Inilah hidup di alam realiti. Kita bawa hadis, bawa Quran, bawa kalam ulama tapi tak mendapat tempat di dalam masyarakat. Kita kata ada dua sebab orang tak terima kita. Yang pertama kerana salah ajaran yang kita bawa. Yang kedua ajaran betul tapi hati orang tak nak terima. Itulah takdir Allah Azza wa Jalla. Baiklah para jemaah sekalian, teruskan tugas menyampaikan kebenaran, teruskan tugas berdakwah, ajak manusia kepada Islam, ajak manusia kepada Quran, kepada sunnah. Orang terima, alhamdulillah. Orang tak terima, jangan sedih, jangan duka cita, teruskan tugas. Mudah-mudahan kita duduk di bawah panji Nabi SAW di akhirat esok. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.